Astaghfirullah. 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 Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal'aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah. وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من بيده مقاليد الخير كله وإليه ترجع الأمر كله افتح علينا فتحا قريبا يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم يا فتاح يعلم افتح علينا فتحا قريبا. صلى الله على سيدنا محمد walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah pujian syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan segala limpah kurnianya dan izin daripada Allah dapat kita bersama-sama pada pagi ini, pagi Jumaat ataupun kita panggil pagi Sayyidul Ayyam, penghulu bagi segala hari. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Taala beri pada kita kesempatan dan juga peluang dapat kita berhimpun bersama-sama di dalam satu majlis ilmu. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, insya-Allah seperti biasa pada pagi ini kita akan sambung lagi pengajian kita, iaitu pengajian kitab Risalatul Misbahil Munir karangan Syekh Abdul Aziz bin Ismail Al-Fatani rahimahullahu ta'ala. Baik, kita akan mulakan pada muka surat 22. Tuh. Baris yang ke-14 daripada bawah. Baris yang ke-14 daripada bawah. Ke-8-nya ta'luq qabdah. Ke-8-nya ta'luq qabdah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala syekhul musannifu rahimahullahu ta'ala ونفعنا بعلومه في الدارين آمين يا رب العالمين. Ke-8 daripada 8 ta'luq. Baik, jadi kita nak imbas balik. Tadi ta'luq yang terdahulu kita dah bahas, iaitu secara ijmali. Jadi ta'luq yang secara ijmalinya ada dua. Ta'luq suluhi qadim dan ta'luq tanjizi hadis. Itu yang kita dah hurai. Jadi ta'luq suluhi qadim itu dipanggil padan dan patut Allah Ta'ala menjadikan sesuatu sejak azali lagi.
Kemudian kita kata ta'alluq tanjizi hadis. Itu dengan mana Allah Ta'ala menjadikan, Allah Ta'ala mengadakan sesuatu yang mungkin itu dengan ittifaq ataupun dengan muafakat daripada sifat iradat Allah Ta'ala. Kemudian ta'alluq yang ketiga pula, ta'alluq qabdah yang pertama, iaitu Allah Ta'ala yang ni ada kita ni, ataupun sebelum adanya kita ni, sebelum adanya makhluk ini, ada dia tu di dalam ta'alluq qabdah bagi Allah Ta'ala. Kita panggil ta'alluq genggaman bagi Allah Ta'ala. Jadi imkan kita tu, panggil ta'alluq imkan, belum jadi lagi kita ni, itu masuk di bawah ta'alluq qabdah. Itu ta'alluq yang pertama. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat pula, dipanggil ta'alluq qabdah juga, tapi selepas daripada makhluk ni ada. Iaitu dengan makna Allah Ta'ala menghendaki untuk mengekalkan makhluk ini, dia panggil ta'alluq qabdah yang kedua. Jadi makhluk ni telah ada dalam genggamannya. Itu dipanggil ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah kali yang kedua. Kali pertama tak ada lagi, kali kedua dah makhluk ini sudah ada dah. Apabila makhluk ini sudah ada sekarang ni dipanggil ta'alluq qabdah kali kedua Allah Ta'ala di dalam genggaman Allah Ta'ala. Di dalam qabdah Allah Ta'ala. Itu yang keempat. Yang kelima pula, tengok. Yang kelima, kita kata ta'alluq qabdah, dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Yang kelima. Ta'alluq tanjizi hadis dengan mana Allah telah meniadakan pula makhluk. Dan ni semua mati balik. Semua kita ni akan dimatikan. Dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Maksudnya pelaksanaan. Maksudnya Allah Ta'ala mematikan semua. Baik. Keenam pula dipanggil ta'alluq qabdah. Ta'alluq qabdah apa? Iaitu Allah Ta'ala bangkitkan. Allah Ta'ala mengadakan. Minta maaf. Yang keenam ni ta'alluq qabdah ini selepas mati, mungkin ini di dalam genggamannya. Tadi dah Allah Ta'ala yang kelima tadi, ta'alluq tanjizi hadis, Allah Ta'ala mematikan. Bila dalam keadaan mati tu, bila semua dah mati, sebelum dibangkitkan balik tu, dipanggil ta'alluq qabdah, ta'alluq di dalam genggaman Allah. Jadi semua dah mati. Bila dalam masa nak bangkit tu, tapi tak bangkit lagi, tapi duduk dalam genggaman Allah Ta'ala. Kita nak cerita contohnya sebagai, kita kata contohnya kita buat plan. Bila kita dah buat plan dalam satu kertas, kita gulung-gulung-gulung, duduk dalam gambar kita, dia letak dalam lemari. Kita biar lama. Dalam 10 tahun lagi, 10 tahun akan datang, barulah kita nak buat plan apa yang kita tulis, yang ada kat dalam lemari tu, baru kita binakan bangunan kita. Itu sebagai contoh. Ta'alluq qabdah. Dah habis. Kemudian yang ketujuh, kita ke-8 ini itu yang ta'alluq ke-6 lah. Ketujuh ni dipanggil ta'alluq tanjizi hadis apa? Allah Ta'ala bangkit balik. Allah Ta'ala menjadikan balik, menghidupkan kembali, Allah Ta'ala menghidupkan kembali makhluk ini. Bila Allah Ta'ala menghidupkan kembali makhluk ini, dipanggil ta'alluq tanjizi hadis yang ketujuh. Ni ta'alluq yang ketujuh. Ni kena ingat, kita hurai ni secara terperinci. Adapun ta'alluq tanjizi hadis yang dulu tu, itu secara umum. Itu secara umum, pelaksanaan secara umum. Sebenarnya pelaksanaan secara umum tu dia ada banyak. Bila mematikan, lepas tu menghidupkan balik. Itu dia panggil ta'alluq tanjizi hadis. Jadi ta'alluq yang ketujuh ni dikatakan menghidupkan kembali daripada mati. Menghidupkan daripada mati, menghidupkan balik daripada mati.
Itu dipanggil takluk tanjizi hadis yang ke-7. Baik, ni yang ke-8 pula. Ke-8 daripada takluk yang 8. Apa dia? Takluk qabdah pula. Takluk qabdah. Apa dia? Dengan maknanya, mungkin selepas hidup kembali itu. Apa mungkin? Makhluk. Yang ni makhluk selepas hidup kembali itu di dalam genggaman Tuhan. Bila dah dibangkitkan semua. Dekat pada mahsyar. Pada hari akhirat tu semua akan dibangkitkan. Tengah duk bangkit tu, semua duk dalam perjalanan duk bangkit tu. Nak menuju ke mizan dan sebagainya. Itu semuanya kita panggil duduk di dalam qabdah Allah Ta'ala. Duduk di dalam genggaman Allah Ta'ala. Duduk dalam genggaman Allah Ta'ala. Itulah takluk yang ke-8. Takluk yang ke-8. Habis. Jika menghendaki ia, ya Allah. Menghendaki dengan makna menjadikan. Jika menghendaki ini menjadikan, ia Allah akan meniada pula. Tak maaf. Menghendaki bukan menjadi. Jika menghendaki, ia Allah akan meniada pula. Apa? Ini akan melenyapkan, akan mematikan makhluk itu pula. Maka meniada, ia Allah akan makhluk itu. Kalau Allah Ta'ala kehendak. Kalau Allah Ta'ala kehendak. Maka kalau dikekalkan dia di atas halnya. Saya langkah, minta maaf. Dan jika menghendaki, ia Allah pula. Allah Ta'ala kehendak mengekalkan di dalam hal, di dalam keadaan. Hal ni keadaan, kelakuan. Hal ni keadaan, kelakuan. Mengekalkan di dalam kelakuan ada selepas hidup kembali itu. Kalau Allah Ta'ala nak kehendak. Maka dikekalkan dia di atas halnya, di atas kelakuannya. Di atas kelakuannya. Itu dia. Habis. Itu kalau Allah Ta'ala kehendak lah. Tapi kena ingat, bila kehendak tu mestilah muafakat dengan sifat ilmu. Allah Ta'ala nak menjadi mestilah muafakat dengan sifat iradat. Sifat iradat tu mestilah ada dalam sifat ilmu Allah Ta'ala. Dia berkait rapat tiga ni. Dia saling bersangkut paut. Sifat kudrat dia bersangkut paut dengan sifat iradat. Sifat iradat dia bersangkut paut dengan sifat ilmu. Dia mesti bersangkut paut dengan sifat ilmu. Tu dia. Sebab tu kalau sifat ilmu dipanggil takluk tanjizi qadim. Tanjizi qadim. Nanti akan datang kita bahas sifat ilmu. Baik. Bismillah. Inilah. Bermula inilah. Bermula inilah, ini takluk ni. Bermula inilah 8 takluk. 8 takluk bagi sifat kudrat. 8 takluk bagi kudrat. Yang ni 8 takluk bagi sifat kudrat. Atas jalan tafsil. Di atas jalan terperinci. Di atas jalan terperinci. Tu dia. Jadi 8 ni secara terperinci. Bukan secara ijmali. Bukan secara umum. Baik. Dan mengetahui segala takluk yang tersebut itu. Apa dia? Kalaulah kita tahu kata, kalau kita mengetahui 8 takluk ni, kata dia, apa dia? Kalau tahu tadi tu, tidak wajib. Tak wajib, kata dia. Kalau mengetahui segala 8 takluk tu, tak wajib. Tetapi,
Mengetahui akan ta'aluk itu sangat bagus. Dapat bagus lah. Dan bukan sangat bagus. Maksudnya sangat bagus ni dengan makna dapat pahala. Tulis itu. Sangat bagus ni di sini ni dapat pahala. Ni percakapan orang dulu. Kita mengaji 8 ta'aluk, kita tahu secara terperinci ni dapat pahala. Kalau tak tahu Ustaz, tak tahu tidak mengapa. Tak ada masalah. Ya, tak apa. Hanya, tak apa. Misalnya nak cuti sekolah, majlis macam-macam lah sekolah, gitulah program. Baik, habis. Dan mengetahui segala takluk yang tersebut itu tidak wajib, tak wajib. Kalau tanya Ustaz, nak kena tahu ke? Wajib kena tahu 8 takluk ni? Tak wajib. Habis tu? Tetapi mengetahui akan takluk itu sangat bagus. Dia berhenti setakat 8 je. Sebab apa? Sebab syurga neraka tu dalam qabdah dia. Itu nak masuk, itu confirm dah. Itu dalam takluk qabdah Allah Ta'ala. Nak cerita kata, kan dia cerita. Kalau nak mengekal, tak mengekal. Ini nak cerita takluk qabdah ni bagi sifat kudrat ni, bagi apa? Bagi kita ni, bagi makhluk ni. Adapun syurga dan neraka tu, dia panggil kekal. Dah ada dah, setiap ada dah tu. Itu dia panggil kekal aradi. Dia panggil wajib aridi. Adapun syurga neraka, itu dia panggil wajib aridi. Dah ada dah, maklum dah. Cuma harus pada akal. Kita kata kalau neraka tak ada tu, harus pada akal. Kalau tak ada pun boleh. Ada pun boleh. Tapi bila dah ada dalam sebut janjian Allah Ta'ala, itu dipanggil wajib aridi. Wajib itu ada di dalam ilmu Allah Ta'ala. Walhal kita maklumlah, dia dah duduk dalam ni, qabdah Allah Ta'ala juga. Sebab dia wajib, sebab syurga neraka tu, dia ada dia permulaan, tapi tidak ada pengakhiran. 8 takluk bagi mungkin, betul. 8 takluk tu bagi mungkin. Kita maklum, memanglah kita kata Ustaz, habis tu syurga neraka bukan makhluk juga, tapi dia dipanggil ada dia tu kekal. Walaupun dia ada permulaan, tapi dia tidak ada pengakhiran. Tidak ada pengakhiran. Sebab apa? Sebab dikatakan dia wajib aridi. Kita ada pengakhiran, kita ada permulaan, kita ada pengakhiran. Ini takluk pada mungkin makhluk. Makhluk yang ada di atas muka bumi. Habis itu 8 takluk. 8 takluk. Habis. Jadi kalau kata-kata syurga neraka tu memang Allah Ta'ala nak menjadikan. Memang Allah Ta'ala nak menjadikan, siap dah. Duduk dalam qabdah juga. Saya rasa duduk dalam qabdah. Cuma ni tidak adalah tanji mati balik. Itu tak ada. Dia tak ada istilah mati. Ni nak cerita makhluk. Adapun tu sentiasa duduk dalam takluk Allah Ta'ala. Sifat kuasa Allah Ta'ala. Neraka dan syurga. Dia menyadakan dan meniadakan itu berselisih ganti, tak kira apa pun mungkin sekalipun. Yalah. Tak kira apa mungkin itu makhluk, nisbah makhluk lah. Nisbah kita ni dijanjian makhluk. Manusia. Adapun syurga neraka tu masalah lain. Takkan kalau lah kita kata habis bumi langit, kalau itu bumi langit pecah, ada balik. Bukan begitu. Ni nisbah semata-mata ditilikkan kepada makhluk. Makhluk yang bernyawa. Binatang, manusia, jin, malaikat. Adapun syurga neraka tu dia tak masuk. Itu benda yang dikatakan ada permulaan tapi tidak ada pengakhiran. Dia syurga dan neraka tu sentiasa ada sama-sama. Walaupun manusia mati. Bukan kata manusia mati, dia pun tak ada sekali hidupkan gitu. Sebab itu ada janjian daripada Allah Ta'ala. Bila ada janjian Allah Ta'ala, dia panggil wajib aridi. Dia panggil wajib aridi.
Jangan lupa jaga marut. Wajib hari itu apa? Wajib hari itu apa? Baik. Jadi kalau dia kata, kalau kita tak tahu pun tak apa. Haji Khairul, tak apa. Kalau kita tak mengetahui, 8 takluk ni pun tak mengapa. Cumanya bagus, kata dia, tetapi mengetahui akan takluk tu sangat bagus. Maksudnya dapat pahala. Kita mengaji ni bukan tak apa-apa, dapat pahala. Ni panggil fardu kifayah lah kalau kita tahu ni. Habis itu bukan semua orang tahu. Bukan semua orang tahu. Habis itu Allah Ta'ala berfirman, hal yastawil ladina ya'malu wal ladina ya'lamun. Hal yastawil ladina ya'malun hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun. Hal yastawil ladina ya'malu wal ladina la ya'lamun. Adakah sama dengan orang yang mengetahui dan dengan orang yang tidak mengetahui? Inilah maksud ayat tu lah. Jadi nak cerita kata kalau kita tahu tu tak sama. Hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Allah Ta'ala, hal tu istifham. Dalam Al-Quran, istifham. Seolah-olah nak mentanya, nak ingkar. Adakah sama orang yang tahu dengan orang tak tahu? Jadi kalau kita mengetahui 8 takluk tu, sama ke tak sama dengan orang tak tahu? Tak sama. Sebab apa? Sebab mengetahui itu mendapat apa? Itu terlebih bagus, itu terlebih baik. Nisbah apa? Nisbah pahalanya. Nisbah baik, nisbah pahalanya. Untung kalau kita belajar. Walaupun kita kata ni bab ni, walaupun kita kata bab takluk ni hanyalah fardu kifayah je Ustaz. Betul. Tapi kita mengetahui itu dapat apa? Dapat pahala. Tu dia. Bismillah. Dia banyak benda yang kita belajar. Haji Kamal Zaman, Haji Khairul. Kalau kita banyak belajar, pahala kita bertambah. Ilmu kita bertambah, pahala kita bertambah. Dia tak rugi. Tak rugi. Kita belajar tu, satu-satunya kata Allah, Ustaz ni fardu kifayah je. Tak tahu pun tak apa, Ustaz 8 takluk. Memanglah tak tahu tak apa. Tapi kalau tahu tu lagi bagus, pahala tu besar. Ibaratnya lah orang belajar bahasa Arab dengan orang tak belajar bahasa Arab, tak sama. Orang belajar ilmu nahu, ilmu sorak, ilmu mantik, ilmu balaghah, ilmu makulat. Dia tak sama orang tak belajar. Bukan tak sama tu dengan mana orang tu jahil, bukan begitu. Bukan masalah orang tu jahil tak jahil. Masalahnya kalau dia belajar lebih, maka pahala dia lebih. Sebab Allah Ta'ala berfirman Al-Quran, hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun. Adakah hal tu dipanggil istifham ingkar? Kamu tak nampak ke? Orang yang mengetahui sama tak orang yang mengetahui dengan orang yang tidak mengetahui? Tak sama. Kita maklum dah, tak sama. Sebab tu kata Sayyidina Ali, dia kata orang yang ingat ni, dia kata man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Kata Sayyidina Ali rahimahullah ta'ala, man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz. Kata Sayyidina Ali, dia kata mereka, barang siapa yang menghafaz, yang ingat, tak kira lah ingat Quran ke, ingat satu benda ke, tak kira lah ingat apa-apa pun, asalkan ilmu, asalkan boleh menambahkan pahala pada kita, hujjatun ala man lam yahfaz. Itu sebagai hujah, itu sebagai dalil di atas mereka yang tidak mengingati, di atas mereka yang tidak menghafal, di atas mereka yang tidak ingat. Tadi untung kalau kita ingat tu untung. Itu kata Sayyidina Ali. Kata Sayyidina Ali. Allah Akbar. Bagus kita belajar ni bagus. Kita detailkan satu-satu ilmu tu bagus. Untuk ilmu kita. Kalau segi tauhid, PK, tasawuf. Dari segi nahu, sorak, mantik, balaghah. Usul tafsir ke, mustalah hadis ke. Dia kena belajar semua. Baik.
Habis tu, ni nak cerita dalil pula. Ni dalil pula. Ini dia panggil dalil aqli. Dipanggil dalil aqli serta juga ada dalil naqli. Dalil aqli, dalil yang kita ambil, yang kita faham daripada akal kita. Dalil naqli, dalil yang dinukilkan daripada Al-Quran. Dalil yang diambilkan di dalam Al-Quran. Itu dah panggil dalil naqli. Lawannya dalil aqli. Akal. Tu dia. Baik. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu. Jangan tu baca. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu. Ialah kudrat. Ialah sifat kudrat. Ialah sifat kudrat. Itu dalil kata atas ada Allah Ta'ala. Sifat kudrat. Apa sifat kudrat? Sifat berkuasa. Dengan sifat berkuasa itulah Allah Ta'ala menzuhirkan, Allah Ta'ala menjadikan makhluk ini. Itu dia. Jadi kita menunjuk kata bila kita kata adanya alam ini, menunjuk kata adanya Allah Ta'ala, itu dikatakan sebagai dalil. Dalil akli. Itu dipanggil dalil akli. Dalil akli. Habis. Dan tidak lemah. Ni lazim daripada sifat kudrat. Kalau kita kata Allah Ta'ala bersifat kudrat, maksudnya lawannya apa? Lawannya apa? Minta maaf. Dan tidak lemah. Tidak lemah ni dipanggil perkara yang melazimi bagi kudrat. Kita maklum, bila Allah Ta'ala tu berkuasa, lazim daripada apa? Dia tidak lemah. Kita maklum, bila Allah Ta'ala tu ada sifat berkuasa, maka lazimlah bagi dia tu tidak lemah. Baik. Tidak lemah tu nak panggil hukum apa tu? Haji Rohana, Kak Ini, Haji Kamal Zaman, Haji Alias, Haji Khairul. Apa yang dia katakan tidak lemah di sini, maksud apa maksud dia? Ya betul Haji. Dia suluhul qadim dengan tanjizi qadim. Itu bab sifat iradat. Istihalah tepat sekali. Hukum istihalah tepat sekali. Istihalah. Baik. Kata tepat sekali Hajar Faridah. Baik, tengok. Jadi bila sebut dan tidak lemah itu dipanggil sifat istihalah. Istihalah. Tengok. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu ialah kudrat. Apa dia kudrat? Dan tidak lemah itu. Dia panggil tidak lemah. Jarona jawab mustahil. Allah Akbar. Allah Akbar. Ada jawab salah lagi. Kita dah kata tidak lemah. Bukan lemah. Lemah tu mustahil. Tidak lemah tu mengistihalah. Tengok. Betul saya kadang-kadang saya tanya juga. Kadang-kadang saya lama-lama sekali saya tanya. Bukan apa, takut-takut kita tak ingat. Kadang setengah orang, "Alah ustaz, duk ulang buat apa ustaz?" Duk ulang buat apa? Kita tanya tak jawab. Tak boleh jawab. Dia mengaji kitab ni gini. Perlu ada pengulangan. Kadang tu ulang balik tu, "Allah ustaz, benda sama ustaz. Allah ada ulang benda tu law." Kadang-kadang Tok Guru marah. Kadang setengah orang kalau belajar pondok tak ada anak murid tikai. Kadang dia ulang tu bagus untuk kita ingat. Untuk kita ingat. Tak ada lah. Tok Guru apa ulang balik Tok Guru? Tok Guru kata mu pandai sangat dah. Tok Guru jawab balik. Tok Guru yang mu pandai sangat dah. Aku nak tanya mu, kalau mu tak boleh jawab, kata kalau mu tak boleh jawab, mu nak jawab lagu mana kat aku? Tok Guru. Dulu kalau Tok Saleh memang cukup marah. Kalau Tok Saleh dia jenis cengih sikit. Tok Guru Saleh ni jenis cengih. Allah garang.
Kalau orang tak boleh mengaji dengan dia, orang terasa hati, orang lari dah. Dengan dia, Kalau ada orang kata, Tok Guru, kita dah sampai bab ni dah, Tok Guru. Dah ke depan lagi, Tok Guru. Tu, dia kata, aku nak baca ni, aku nak ulang ni. Apa tu, orang tu senyap. Boleh ulang tak, dia kata. Dia kata, Tok Guru, saya tanya lagi. Boleh ulang tak? Tok kata, tak apa, Tok Guru boleh ulang. Kalau kata, tak apa Ustaz, Tok Guru terus lah. Kalau dia kata terus lah, Tok Guru tanya dia. Tok Guru tanya tak dapat jawab, kena jekah lah. Jekah habis. Saya ni nasib baiklah, tapi tak jadi tua lagi lah. Kalau jadi tua takut terkesan dengan Tok Saleh. Kalau terkesan Tok Saleh, habis saja jekah semua. Lepas tu kita buat pengulangan tu bukan apa, sebab nak bagi ingat. Kadang dah tersalah. Macam tadi ada dah tersalah. Apa dia kata tidak lemah, dia kata mustahil. Kata dah. Mustahil. Lepas tu saya buat pengulangan. Boleh ingat selalu, tak apa. Sekala kena ulang balik sikit, benda-benda lama sekali. Habis. Tu dia. Mana kita? Okey, baik. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala ialah sifat kudrat. Dia tak marah. Cuma hanya kata kita pengulangan. Pengulangan tu penting. Pengulangan tu penting. Saya tak marah. Cuma ni ulang. Sebab tu saya ulang banyak kali. Takut-takut ada orang tersalah jawapan. Baik, tengok. Jika tengok. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu ialah sifat kudrat. Kena ada ialah satu. Kena tambah ialah. Jangan macam ni. Bermula dalil atas ada Ta'ala kudrat. Apa dia? Jangan baca gitu. Dia punya langkap dia kena baca gini. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu ialah. Ialah. Ya, betul. Betul. Lemah mustahil bagi Allah. Tidak lemah itu istihalah. Tu. Baik. Dia tengok. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu ialah. Kena tambah ialah. Jangan baca terus. Dia kitab Jawi tak ada titik. Kalau dia kitab Jawi, dia tak ada titik. Mungkinkan Ustaz tu lemah. Mungkinkan. Tak faham. Mungkinkan Ustaz lemah. Bukan. Lemah tu dipanggil mustahil. Bukan mungkin. Mungkin tu kan makhluk. Ajar Salasiah. Bukan gitu. Tak, ni gini nak cerita. Lemah itu dikatakan mustahil. Tidak lemah itu dikatakan istihalah. Memang betul Allah Ta'ala tu tak lemah. Allah Ta'ala tu tak lemah. Betul. Yang kena tegur tu nak kena ingat betul. Ini betul sungguh. Ini betul. Saya mengaku. Saya mengaku sungguh. Sebab apa? Sebab dulu saya pernah kena tegur. Waktu belajar tu banyak kali kena tegur. Bukan sekali, banyak kali. Terutamanya ilmu nahu. Allahu Akbar. Ilmu nahu ni, nak cerita ni, kita ni memang habis tak pandai sungguh lah. Memang betul lah. Kena tegur dengan Tok Guru bukan apa. Tok Guru suruh Arab. Lambat sikit, tak jawab, dia kata lambat. Cepat sikit, tak kena pula. Kadang-kadang Tok Guru sampai, dia pernah cakap sini kat saya. Tok Guru ni dia kata apa? Mengajilah ilmu nahu tiap-tiap hari sekalipun. Mengajilah ilmu apa sekalipun. Dia kata yang tu. Waktu saya tak dapat jawab, waktu saya tunduk inilah. Mengajilah ilmu apa sekalipun. Kalau tak tengok balik, dia kata. Dia kata tak akan alim, dia kata. Mengajilah 10 tahun pun, dia kata yang tu. Masa tu guru kata, tapi memang masa tu saya tak dapat jawab. Tapi orang ramai lah. Dia mungkin nak marah agak saya asyik jawab, tak kena je. Kebetulan kita pun malas juga. Bukan malas apa. Jadi apa? Mengaji lepas-lepas itu. Yang mengaji tak tengok balik. Tak ada revision. Jadi bila dah cakap gitu tu, dia kata kalau kita mengaji lah 10 tahun ke, 15 tahun ke, kalau tak ada revision, tak tengok balik, dia kata, kita tak akan jadi alim, dia kata.
Lepas tu saya tunduk. Masuk dalam bilik. Oh, saya macam sedih sangatlah. Teramat sedih. Saya kata saya ni kalau buat lagu ni memang aku tak jadi alim. Betul. Tapi membina bagus. Membina. Lepas tu saya bersungguh-sungguh. Bukan lemah semangat. Ambil kitab. Ajak kawan-kawan muzakarah. Kawan-kawan pun suruh saya baca kitab. Ajar cara baca. Baca, lepas tu. Lepas tu bila dah 2-3 bulan, lepas tu saya buat macam tu lah. Lepas tu Tok Guru tanya balik, saya dapat jawab. Dia kata kalau kita duk tengok kitab, barulah kita boleh, dia kata. Kalau kita buat gini, buat dapat kitab. Dia kata kalau baba tak tegur, dia kata, kita tak jadi orang, dia kata. Dia kata, mu tak jadi orang, dia kata. Dia kata kadang-kadang dengan sebab teguran itulah, kita boleh membina. Dia kata, baba kata, dengan sebab teguran tu kadang-kadang kita boleh jadi alim. Betul. Betul. Itu memang realiti. Memang saya kena sendiri. Saya tak kata kat orang, saya kata kat saya sendiri. Memang kena kat saya. Betul-betul kat hidung. Sebab kita belajar depan. Kita belajar kat depan ni. Contoh kat depan ni. Jadi dia tanya, kerana dia suruh kita baca. Bila suruh baca, baris salah. Bila baris salah, dia kata, ni tak tengok kitab ni. Kita pun senyap, tak melawan. Saya pun senyap. Tapi Alhamdulillah, yang berkat tu jadi, kalau kita nampak kita dengan guru sebenarnya nampak jauh kan sebenarnya, itu semakin dekat. Itu makin mendekatkan kita dengan guru. Kita jadi, bukan member, jadi baik. Boleh tegur. Tu Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tu nikmat Allah Ta'ala bagilah. Jadi kita boleh baik. Sampai sekarang saya baik dengan guru saya. Telefon apa semua dah tak ada kena marah lah. Tak ada marah dah. Dia tanya macam mana belajar, mengajar okey semua. Okey dah. Dia tahu kita dah. Tu cara pembelajaran. Cara pembelajaran. Habis itu. Ni kita buat kelas kita ni memang nak memahami sungguh-sungguh. Kita buat kelas ni memang nak memahami. Habis kitab ni insya-Allah. Habis kitab Misbah Munir ni mudah-mudahan semua orang boleh faham, dapat beramal dengan ilmu dia. Dan dapat sampai pada kawan keluarga dia, kawan kerabat dia, adik-beradik ke, jiran, tetangga dan sebagainya. Habis. Saya nak amal jariah saya tu je lah. Tak ada harap apa-apa dah saya. Habis itu. Kita tengok Tok Guru. Satu contoh. Tok Guru dengar kata saya mengajar. Dia seronok. Dia senyum. Bagus kata. Apa sebab apa dia seronok? Padahal tak dapat duit pun tak nak. Padahal waktu kita belajar dulu, kita belajar tak ada, kita pelajar memang bukan ada duit sangat kan. Tak ada bagi duit sangat kat dia. Tapi nak kata tengok dia gembira sebab apa? Sebab dia nampak amal jariah nu. Amal jariah nu dekat syurga, dekat akhirat esok dia dapat. Amal jariah waktu dia mati esok tu. Sentiasa berjalan. Bubuk sentiasa berjalan air. Sentiasa berlari je. Sungai tu mengalir je. Tak berhenti-henti. Begitu juga sampai dekat tuan-tuan pun dapat beramal. Alhamdulillah, saya pun dapat juga. Ya, Tok Guru lah garang. Tok Guru dulu garang cengih. Habis. Baik, tengok. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu ialah sifat kudrat. Tak apa. Kak Juwita. Bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala itu ialah sifat kudrat. Dan tidak lemah itu. Dan tidak lemah ni dipanggil nak mentafsirkan kudrat. Nak mentafsirkan sifat kudrat. Tulis itu siap-siap. Kenapa kata Ustaz? Kudrat dan tidak lemah. Apa Ustaz? Dan tidak lemah ni dipanggil melazimi. Perkara yang melazimi. Bila sebut kata-kata kudrat, maka dia tidak lemah. Contoh gini. Kita kata gini. Saya berdiri. Apa perkara yang melazimi bila saya sebut kata saya berdiri? Apa maksud dia? Apa yang kita faham? Tolong jawab dalam komen. Macam ni Kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat. Dan tidak lemah. Itu perkara yang melazimi bagi sifat kudrat. Bila sebut Allah Ta'ala sifat kudrat, maka dia tidak lemah. Baik. Saya bagi saya pula. Contoh.
Saya sedang berdiri. Apa yang kita faham daripada kata berdiri? Tolong tulis di ruang komen. Apa maksud dia? Nak tengok faham tak faham? Tulis dalam ruang komen. Kak Aini apa semua, Hajar Rohana, Haji Kamal Zaman. Tepat sekali. Alhamdulillah, Hajar Faridah. Tidak duduk. Bila kata saya berdiri, maksudnya tidak duduk. Alhamdulillah. Tepat sekali Hajar Faridah. Tidak duduk. Itu yang kita faham di situ. Begitu juga kalau kita kata Allah Ta'ala ada sifat kudrat. Bila ada sifat kudrat, maksudnya apa? Allah Ta'ala tu berkuasa, maksudnya apa? Dia tidak lemah. Kita kata saya berdiri. Betul. Berdiri melazimi tidak duduk. Betul. Maksudnya tak duduk. Tu dia nampak lagi. Kita cakap lagi. Satu lagi contoh. Saya kenyang lah. Saya kenyang sekarang ni. Apa maksud tak kenyang? Saya kata saya kenyang. Saya sekarang kenyang ni. Apa yang kita faham daripada perkara yang melazimi kata kenyang tadi? Tulis. Satu lagi contoh nak pergi nampak. Apa? Saya kenyang. Apa perkara melazimi bagi kenyang? Jawab. Tidak lapar. Betul. Tu je. Tidak lapar. Nampak lagi. Sebab tu dia sebutkan dua-dua sekali. Dia sebut bermula dalil atas ada Allah Ta'ala sifat, iaitu ialah sifat kudrat. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala, itu ialah sifat kudrat. Apa sifat kudrat? Dan tidak lemah itu. Kenapa dia datangkan dengan tidak lemah itu? Itu dipanggil perkara yang melazimi bagi sifat kudrat. Ibaratnya gini. Kita jawab. Saya ni dah kenyang. Rasa tak lapar. Nampak tak? Kita jawab dua-dua sekali. Nampak tak? Saya ni dah kenyang lah. Dan tak lapar. Dia cakap dan tak lapar. Saya ni kenyang dan tak lapar rasa. Kalau sebut kenyang pun tak apa dah. Tapi kenapa sebut tak lapar? Sebab dia sebut tidak lapar tu perkara yang melazimi. Lapar itu perkara yang melazimi bagi kenyang. Tidak lapar itu perkara yang melazimi bagi kenyang. Ya, betul. Bila sebab kenyang melazimi tak lapar. Kan ada setengah orang. Saya ni kenyang, tak lapar lagi ni. Nampak tak? Dia jawab dua-dua. Boleh, tak apa. Kalau sebut kenyang pun faham dah. Begitu juga sini. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu ialah sifat kudrat dan tidak lemah. Dia jawab, dan tidak lemah. Tidak lemah, faham Maksud melazimi ni maksudnya perkara yang memestikan. Melazimi ni perkara yang memestikan. Cegah. Baik. Habis. Bermula dalil atas ada Allah Ta'ala. Itu ialah sifat kudrat. Apa maksud sifat kudrat? Dan tidak lemah. Perkara yang melazimi sifat. Sifat kudrat. Dia cakap gini Hajar Salasiah. Takut orang jadi keliru. Kita cakap gini. Perkara yang melazimi bagi sifat kudrat itu ialah tidak lemah. Kita cakap itu. Perkara yang melazimi bagi sifat kudrat itu ialah tidak lemah. Tulis itu. Baru nampak. Kalau perkara yang melazimi sifat tidak lemah, sifat kudrat. Ialah sifat kudrat. Boleh juga, tak ada masalah. Perkara yang melazimi sifat tidak lemah tu, dia tak sedap tu. Tak apalah. Perkara yang melazimi tidak lemah itu ialah sifat kudrat. Bukan sifat tidak lemah. Tidak lemah. Okey, baik. Jadi dalam dunia pun kita cakap begitu juga sebenarnya. Bangun, tak duduk. Ya, bagi menguatkan hujan, betul. Ya, tepat sekali. Hajar Fauziah.
Dia sebab dia datangkan dengan dan tidak lemah tu, nak menguatkan hujah lagi. Kita maklumlah bila Allah Ta'ala tu berkuasa, kita maklum dah. Dia tak lemah dah. Tapi kenapa dia sebutkan kedua-dua tu? Dia masuk dalam satu kaedah. Allahumma selamat. Al-mutalazimani la yanfakani. Tu dah, alhamdulillah dapat satu dalil akli. Al-mutalazimani la yanfakani. Dua perkara yang berlaziman tidak bercerailah oleh kedua-duanya. Ini kaedah akliyah, kaedah tauhid. Al-mutalazimani la yanfakani. Tulis itu ajar kalsum. Al alif lam mim ta lam alif zai mim alif nun. Al-mutalazimani. Alif lam mim ta lam alif zai mim alif nun. Al-mutalazimani la alif yanfakkani. Ya nun fa kaf alif nun. Yanfakkani. Dua perkara yang berlaziman tidak boleh bercerai kedua-duanya. Apa dua perkara berlaziman? Bila kita sebut kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat, maka melazimilah bagi sifat kudrat itu dia tidak lemah. Jadi dua perkara ini dia tak boleh bercerai. Bila sebut kudrat, sifat kudrat, Allah Ta'ala berkuasa, sifat berkuasa dengan mana? Dia tidak lemah. Ya, tepat sekali ajar Kasum. Al-mutalazimani la yanfakkani. Terima kasih. Tuan tulis bahasa Arab. Tuan tulis dalam bahasa Arab. Ini kaedah ajar Kasum. Ini kaedah akliyah, kaedah ilmu tauhid. Dua perkara yang berlaziman. Dia tak boleh la yanfakkani, tak boleh nak bercerai kedua-dua. Tu dia. Habis itu. Tu dia. Habis. Baik, tengok. Ni kita nak bagi nampak jelas. Bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala itu ialah sifat kudrat. Dan tidak lemah itu ialah bermula dalil atas ada Allah Ta'ala itu. Saya tak kena tadi, minta maaf salah. Dia gini. Bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala itu kudrat. Kena. Bukan ialah tu tolong buang. Minta maaf banyak, saya silap. Ialah tu tolong buang. Ialah. Makna dua perkara berlaziman tidak boleh bercerai. Betul. Maksud tak boleh bercerai maksudnya apa? Dia tak boleh bercerai tu bila sebut kata kudrat, dia tak lemah. Bukan, maksud itu yang dikatakan tak bercerai tu. Bukan kata bila sebut kata kudrat, dia lemah. Tu boleh, itu bukan. Bukan begitu. Bila ada sifat kudrat, perkara yang melazimi bagi dia, dia tak lemah. Tu dia. Bermula dalil atas ada di Allah Ta'ala itu kudrat dan tidak lemah, itu ialah, ni khabar. Kita fikir jikalau. Ni kita fikir. Bila sebut kita fikir apa? Bagi orang yang ada akal. Bagi orang yang ada akal. Ni dia panggil dalil akli. Dalil akli. Kita fikir jikalau tidak ada di Allah Ta'ala itu sifat kudrat. Kalau Allah Ta'ala itu tak ada sifat kudrat, tentulah Allah Ta'ala lemah. Bila sebut lemah tu dikatakan mustahil. Habis itu. Maka jika lemah, ya Allah. Kalau kita kata Allah Ta'ala itu lemah, ini dipanggil fardu takdir. Allah Ta'ala lemah sungguh ke? Tak. Habis itu kenapa dia kata jika tu Ustaz? Jika ni dipanggil nak membuat andaian. Nak membuat andaian supaya kita boleh lebih faham lagi. Nak membuat andaian kepada kita supaya kita lebih faham, lebih reti lagi. Itu maksud dia.
Beriringan. Panggil seiringan kan. Berlaziman ni makin seiring. Apa? Seiringan. Seiringi. Macam mana? Beriringan. Apa? Seiringan. Dia panggil apa ni? Selari. Dia panggil selari. Berlaziman ni kita panggil selari lah. Bila sebut tak lemah, kuasa. Seiringan lah. Saya tak pandai sangat bahasa Melayu ni, tapi tak apalah. Tolong terjemah untuk saya lah. Kalau saya salah tu tolong tegur dalam bahasa Melayu. Baik. Tentu maka jika lemah ia Allah, nescaya tidak menjadi ia Allah akan makhluk ini. Kalau kita kata Allah Ta'ala lemah, macam mana dia nak menjadikan makhluk ini? Nescaya tak boleh menjadi ia Allah Ta'ala akan makhluk ini. Bila Allah Ta'ala tak menjadikan makhluk ini, iaitu batil. Itu palsu. Sebab apa kita kata batil? Sebab apa kita kata palsu? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Itu dia. Berkadar langsung. Seiringan. Ya, betul. Okey, baik. Terima kasih banyak. Betulkan saya bahasa Melayu. Ajar anak saya bahasa Melayu fail. Kita dah biasa guna bahasa pondok. Kadang-kadang bahasa Melayu kita pun, saya lah, ni di saya sendiri. Kadang kita tak teratur. Ni pun dah mula, bila dah mengajar selalu ni, barulah boleh. Nak apa orang kata? Kita punya vocab bahasa Melayu tu kita dapat susun dengan elok. Kalau dulu saya mengajar tu, habis fail. Mula-mula mengajar dulu tak pandai. Baca kitab dia tak pandai. Alhamdulillah lah. Dia kena selalu juga mengajar tu, sebab kita ingat lah. Habis. Jadi, dikatakan batil tu sebab apa? Kerana makhluk ini sudah ada dengan musyahadah. Apa maksud musyahadah? Pandang dengan pandangan mata zuhir. Pandangan musyahadah dalam ilmu tauhid, iaitu kita nampak dengan mata zuhir kita. Tu dia, habis itu. Maka tetaplah ada kudrat. Ini ada sifat kudrat. Maka tetaplah ada sifat kudrat pada Allah Ta'ala. Tak ada tambah lagi. Dan tidak lemah. Nampak tak sebut? Kalau orang tanya, apa pasal? Kalau dia sebut, maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala kan cukup dah. Kenapa sebut dan tidak lemah lagi? Ini kita sebut ni, al-mutalazimani la yanfakani. Seolah-olah kata gini, aku lapar, aku kenyang lah. Rasa tak lapar. Nampak tak? Orang kita sebut, nampak tak? Sebab apa dia sebut balik tu? Benda dah maklum, dah kenyang. Benda dah maklum dah, tapi dia sebut tak lapar lagi. Nak bagi penerangan lagi. Dia panggil, nak bagi orang tu faham lagi. La yang fakar. Ya, betul, tepat sekali. Ajar Salasiah. Ajar Salasiah betul, tepat sekali. Baik. Ingat, tulis baris siap-siap. Al-mutalazimani la yang fakani. Tolong tulis. Yang tak ada basic Arab pun tak apa, tulis juga. Siapa yang boleh tulis bahasa Arab, tulis. Alif lam, tulis. Sikit-sikit tak apa. Lepas tu tulis makna je siap-siap. Macam ni lah, apa? Ni contoh lah. Ni dunia, nak bagi nampak ni, dunia. Contoh orang kata kereta. Kereta ni, bila sebut kereta ni, dia tak terpisah dengan rosak. Tak boleh bercerai. Dua perkara berlaziman. Bila sebut kereta, mesti ada rosak. Tak ada kata, ada kereta tak rosak-rosak. Tak, mesti ada rosaknya. Orang Melayu, bahasa orang Melayu kita, dia kata, dia macam bahasa Melayu kita yang ni, yang sedap sikit. Ada dah selalu tengok dalam message orang kita, dia kata apa? Dia kata kereta dah rosak, tidak boleh berpisah jua. Macam mana? Saya pun lupa dah. Dia punya ayat dia, macam saya pun lupa dah. Tidak terpisah jua. Macam mana dah ayat dia? Lupa dah ayat bahasa Melayu yang sedap sikit dengar lah. Saya lupa. Saya selalu tengok mesej tu. Allah Akbar. Apa lah. Macam tu lah ayat dia lah. Tak boleh bercerai. Contoh kalau kita, kalau contoh dalam makanan. Kita kalau masak lauk, tak boleh nak bercerai dengan garam. Mesti kena ada garam. Ibarat dia gitu. Nampak tak?
Mesti kena melazimi dengan garam. Tak boleh kata semata-mata masak tu, lauk tu tak ada garam. Berpisah tidak. Berpisah tidak. Ayat dia lah. Maksudnya tak boleh tidak berpisah kan. Tapi ayat dia sekarang berpisah tiada. Betul. Berpisah tidak. Berpisah tiada kereta dengan rosak. Berpisah tiada kereta dengan rosak. Tu ayat dia lah. Ayat bahasa Melayu. Habis. Tengok. Sikit lagi nak habis dah. Kita punya ni tak payah dah. 5 minit lagi nak habis dah. Habis. Maka tetaplah ada kudrat pada Allah Ta'ala dan tidak lemah itu. Dan tidak lemah itu. Habis. Inilah yang dipegang. Bermula inilah. Berpisah tiada. Betul. Kita dah rasa berpisah tiada. Betul. Tu ayat tu. Berpisah tiada tu yang kita panggil Al-Mutalazimanilah yang fakani tu. Tu ayat sedap tu. Tu. Al-Mutalazimani la yang fakani kalau bahasa Arab. Jadi kalau kita dah ada basic bahasa Arab ni, contoh orang dah tanya, Allah rosak kereta. Bila kereta ni mesti ada rosak. Lepas tu kita cakap Al-Mutalazimani la yang fakani. Oh, hebat kawan ni cakap bahasa Arab. Dua perkara yang berlaziman berpisah tiada. Oh, sedap jawab. Contoh boleh ambil atau ayat bahasa Arab tu. Itu dia panggil dalil akli. Itu dalil akli tu. Dalil akli. Habis. Inilah yang dipegang dan yang diakui di dalam hati yang sebenar, yang membetuli pengakuan itu dengan pengakuan Allah Ta'ala. Jadi pengakuan kita ni, inilah membetuli. Bahasa Arab lagu tu. Nah, inilah yang dipegang. Apa yang dipegang? Kita kata Allah Ta'ala tu bersifat dengan kudrat dan tidak lemah tu. Yang diakui di dalam hati yang sebenar. Bagi kita hati yang sebenar. Yang membetuli pengakuan itu dengan. Membetuli maksudnya apa? Yang muafakat. Tulis situ. Yang membetuli dengan mana? Yang muafakat. Yang muafakat dengan pengakuan Allah Ta'ala di dalam Quran. Mana dia? Seperti firman Allah Ta'ala. Yakhluqullahu ma yasha' innallaha ala kulli syai'in qadir. Surah An-Nur ayat 45. Artinya menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki ia Allah. Allah Ta'ala tu menjadi dengan perkara yang dia kehendak. Bila sebut dia kehendak dengan takluk sifat iradat bagi takluk sifat iradat bagi tanjizi qadim. Habis. Artinya menjadi oleh Allah akan barang yang menghendaki ia Allah. Bahawa sesungguhnya Allah Ta'ala atas tiap-tiap sesuatu itu yang kuasa. Apa maksudnya? Allah Ta'ala tu berkuasalah ia Allah Ta'ala dengan sifat berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Allah Ta'ala tu berkuasa di atas tiap-tiap sesuatu. Bila sebut syai' iaitu minal mumkinat. Bila sebut sesuatu, apa maksud sesuatu? Tulis itu, yakni daripada makhluk. Tulis itu. Bila sebut sesuatu tu makhluk. Bukan daripada zat Tuhan, bukan daripada sifat Tuhan. Tak. Kita dah bahas sebelum ni. Allah Ta'ala menjadikan sesuatu yang ini makhluk sahaja. Perkara yang wujudi sahaja. Kita dah bahas. Habis. Maka nyata pada ayat itu bahawasanya Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Allah Ta'ala yang menjadikan makhluk ini. Ya betul. Yang membetuli dengan mana yang muafakat. Dengan sifat iradat. Betul. Dan ianya Allah. Ianya tu kembali pada Allah. Ni kita mengaji secara pondok. Nama pun kuliah pondok. Ni kita buat kuliah pondok ni. Kalau saya mengajar kuliah maghrib kat masjid, dekat surau tu, bukan kuliah pondok. Tapi kuliah berkitab lah. Ni kuliah berkitab serta kuliah pondok. Ni saya ajar ni cara ni. Cara dia begini. Dan ianya, ia Allah.
Cara pondok gitulah. Dan ianya, ia Allah. Ada sifat kudrat. Apa maksud sifat kudrat? Erti sifat kudrat ialah perkuasa. Ialah perkuasa. Apa perkuasa? Dapat tak? Tak boleh berpisah. Berpisah tiada ni. Ertinya perkuasa ni tidak lemah. Berpisah tiada. Tak boleh berpisah. Al-mutalazimah ni la yanfakkani. Habis itu wallahu a'lam. Dah sampai stesen kita dah. Alhamdulillah. Sifat kudrat ni tak silap 3 pertemuan kita bahas banyak. 3 ke 4 saya tak ingat. Tapi kita baca tu cara detail lah bagi nampak apa tu takluk, apa semua tu kita dah bahas sifat kudrat. Baik, insya-Allah minggu depan hari Rabu kita sambung lagi, iaitu sifat iradat. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Kemudian saya nak umumkan pagi esok tak ada. Saya nak menggantikan malam esok. Pagi esok untuk saya gantikan malam. Minggu ni agak sibuk sikit. Minggu depan akan dikeluarkan jadual baru. Barulah okey balik, stabil balik kita punya pengajian. Minggu ni agak sibuk sikit. Lepas tu masuk cuti sekolah lah, sebagainya macam-macam lah. Wallahu a'lam. Kita sambung balik lagi huraian sifat yang ke-8, iradah, artinya berkehendak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi sekadar itu saja tuan-tuan, puan-puan, ayah-ayah dan ibu sekalian, saya minta maaf kalau ada salah dan silap ataupun terkasar bahasa daripada saya. Saya ampunkan diri saya. Saya minta maaf kalau ada salah. Jadi sekadar itu saja. Yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan lemah itu datang daripada diri saya sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban mubarakan fihi wa 'amalan maqbulan wa sa'adatad darain. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. جزاكم الله خيرا كثيرا. Rehat lah. Esok pagi boleh rehat lah. Siapa yang lama tak makan nasi pagi kat kedai tu ke, nak beli nasi lemak ke, ajar Salasiah kata nak jogging ke, nak pergi pagi-pagi boleh, tak ada apa. Saya tak pernah cuti lagi pagi kan. Tak pernah cuti lagi. Jazakumullah khairan katsira. Kelas kita ada lagi kitab Baqaratul Amani. Babali insya-Allah.